Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Dengar. Alright. Okey. So, kalau ikutkan Sir dengan teacher ni kontak rapat sebab kelas Takib lah, anak Sir Takib. Jadi kalau ikutkan hari ni Takib cek lagi, tak ada, masih lagi negatif. Bermakna besok last lah Sir dengan teacher akan kuarantin. So untuk nak tanya yang form 5 lah. Okay, yang ada dekat sini yang saya tengok sekarang ni Dini, Wan Ilham, Haziq. Okay. Untuk yang form 5 dulu saya nak tanya. Maknanya besok saya masih kena kuarantin lagi sehari. Boleh tak kelas AdMed form 5 sebuat hari Sabtu petang? Aziz, Wan Ilham dengan Dini. Boleh tak Sabtu petang? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okey. Kelas AdMed saya tak nak online. Saya memang nak bersemuka dengan korang sebab saya nak buat graf. Saya rasa graf kita belum buat satu sekali pun belum lagi kan, betul tak? Kan? Adalah, kalau ada pun lama kan? Penting boleh so yang saya tengok kat sini Wan Ilham tak ada buat keputusan, jadi Wan Ilham akan ikut je Okay, so yang untuk yang form 5 saya akan buat Sabtu petang. Nanti saya akan masukkan dalam grup kan, akan masukkan dalam grup sekali lagi. Tapi link tu saya akan buat bersemuka dengan form 5. Nanti saya bagi bagi list semua saya minta semua form 5 kena hadir. Tak boleh seorang pun tak hadir sebab saya nak buat graf. Okey, untuk form 4 saya akan bagi link dekat korang, tapi tak wajib lah nak join lah sebab ada graf yang saya nak belajar ajar budak form 5 ni adalah satu graf yang korang akan belajar juga masa form 5. Bab tu bab hujung juga. Okey, itu tak wajib. Siapa nak masuklah, siapa tak nak. Siapa free boleh masuk, siapa tak free tak masuk pun tak apa sebab saya akan ajar juga nanti. Tapi yang form 5 wajib bersemuka. Okey, form 5 besok petang Sabtu petang pukul 2.30 sampai 5.30, 3 jam kita gasak AdMed. Aziz, Dini, Wan Ilham dengan Pia. Yang ni ada belum masuk lagi ni? Boleh Boleh, Sir. Boleh. Okey, jom kita nak ni soalan yang ada kat sini lebih kepada soalan form 5, tapi saya akan minta juga budak form 4 baca, tetapi saya nak budak form 5 yang menjawab. Okey, budak form 4 boleh cuba. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar form 4 dengan form 5, kalau ikutkan soalan yang kita nak bincang ni, sehingga soalan nombor 24 adalah soalan form 4. Maksudnya 25 sehingga nombor 40 adalah soalan form 5. Okey. Kalau ikutkan strategi dalam SPM, of course lah soalan form 5 tu sebab kita akan jadi baru belajar. Of course lah saya harap korang akan dapat jawab dengan betul, terutamanya budak-budak form 5 lah. Yang form 4 memang soalan korang sampai nombor 24 sahaja. Tapi mesti biasanya dah nyanyok kan, naik form 5 dah nyanyok, lupa soalan-soalan yang form 4. Okey, jangan risau, saya akan bincang soalan 1 hingga 24 saya nak form 4 bacakan dan cuba jawab. Kalau tak boleh tak apa, cuba je. Okey, kalau salah tak apa. Sebab nama pun kita belajar kan. Okey. Okey, so soalan nombor 1. Okey, orang nama huruf A lah yang akan menjadi mangsa kan. Nanti kena tukar sebab Afiq Zakwan awal-awal lagi dia dah tukar nama dia jadi huruf A. Okey. Okey, so Afiq Aiman bacakan soalan nombor 1.
Kajian 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara daya F dengan memanjang spring X. Antara pemboleh ubah berikut yang manakah betul? Okey, kita tengok balik. Okey, sekarang tengok gambar rajah tu. Apa, okey, saya nak tanya semua orang. Dalam eksperimen ini, dia kaji dua. Daya, force dengan pemanjangan spring. Okey. Dalam eksperimen ini, apakah nilai yang kita tentukan? Pemberat ke spring? Nilai yang kita tentukan. Kita yang tentukan nilai dia. Pemberat ke spring? Pemberat. Yes, Pemberat. pemberat. Bermakna pemberat itu adalah pemboleh ubah. Apa Pak Iman? Pemboleh ubah apa? Kalau kita yang tentukan, dia punya pemberat. Okey. Pemberat, kalau kita tengok kat sini, okey, pemberat tu ada kita yang ubah, betul? Jadi apa yang bergerak balas ataupun berubah mengikut pemberat? Spring. Spring, itu pemanjangan spring. Maksudnya pemberat ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi sebab kita ubah. Okey. Manakala spring, pemanjangan spring adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab dia berubah mengikut apa yang kita ubah. Tapi dalam kes ini, pemberat dalam kg ataupun gram. Tapi kita pakai kg. Dan pemberat dalam kg kita akan tukar kepada Newton. Newton ialah unit bagi daya. Okey. So, dalam eksperimen kita kena pakai daya. 10 Newton, 20 Newton. Okey. 1 kg sama dengan 10 Newton. 2 kg sama dengan 20 Newton. 3 kg sama dengan 30 Newton. Sebab darab 10. Okey. So saya dah terangkan jawapan. Okey, Afiq Aiman, antara A, B, C dengan D, apa jawapan yang saya terangkan tadi? D. D, dongki. Yes, sebab jawapannya adalah D. Kan tadi daya ni dia mewakili beban tu. Okey, pemanjangan spring, dah nama spring kan. Okey, diameter spring. Biasa kita pakai diameter spring, tapi kan korang suka jawab ketebalan spring. Tapi biasanya jawapan kita pakai diameter spring. Ketebalan spring pun boleh. Okey. Antara jawapan diameter spring ataupun ketebalan spring. Okey, daya dengan pemanjangan spring tidak boleh berada daripada dalam pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, jom tengok soalan nombor 2. Okey, Aisyah Malin. Soalan nombor 2, bacakan. Rajah 2 menunjukkan graf hal laju masa bagi pergerakan suatu objek. Okey. Antara graf berjutaan masa di bawah yang manakah yang menunjukkan pergerakan bagi objek itu? Alright, tengok sebuat dulu. Okey. Sekarang ni dia graf hal laju lawan masa. Tapi dia nak graf percutan lawan masa. Lain pula yang dia minta ya. Okey, biasalah soalan. Nama pun menyusahkan, mana ada soalan menyenangkan. Okey. Kalau kita nak cari soalan yang berkaitan dengan percutan, kita berdasarkan graf hal laju, korang kena buat koordinat. Okey, koordinat.
cari nilai. Okey, bila korang cari nilai ni, korang pakai formula kecerunan. Okey, korang akan dapat suatu nilai yang mewakili pecutan. Okey, bila korang pakai formula, formula apa nak cari kecerunan? Siapa ingat? Formula Y2 kecerunan. tolak Y1. Yes, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Tapi dalam graf ni mana bagi nilai? Macam mana nak cari? Okey, saya cerita kalau bagi nilai. Kalau bagi nilai kena carilah. Okey. So, soalan saya pada korang. Ni korang kena berfikir dengan baik. Sebab tu saya beli buku ni, saya suka. Sebab selalu sangat pakai nilai, tak best. Okey, pada bulatan merah ni, bila kita guna formula kecerunan nanti, nilai dia positif ke negatif? Positif. Alright. So bila kita buat graf, garis tu akan berada di atas. Sebab berada di kawasan yang positif. Okey, sekarang tengok yang warna merah jambu. Bila kita buat formula kecerunan, jawapan dia positif, kosong atau negatif? Kosong. Kosong sebab dia mendatar. Jadi dia berada di sini. Okey. Alright. Seterusnya. Yang ni. Kecerunan dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Bermakna akan berada di bawah. Okey. Sekarang tugas Asya Mali nak tengok mana satu jawapan dia. Asya, tengok mana satu jawapan dia. B. B. Okey, semua jelas macam mana nak buat soalan graf pecutan ni? Jelas. Jelas Okey, kalau dalam SPM saya pernah jumpa soalan ni, dia bagi graf yang macam ni, dia bagi nilai, korang kena kira dan korang kena buat pada kertas 2 ni, graf ni. Graf pecutan. Hati-hati dia perangkap korang ni, tengok dia punya graf dia mesti adalah graf laju. Okey? Graf sesaran tak boleh lah. Dia kena graf laju. Okey? Hati-hati kalau biasa kat kertas 2, biasa kat soalan struktur tu lah yang kena isi tempat kosong tu. Salah satu soalan tu kena buat graf. Saya pernah jumpa. Okey? Alright. Okey, jom tengok nombor 3. Okey, Asfa. Soalan nombor 3. Bacakan Asfa. Antara yang berikut yang manakah kuantiti terbitan? Okey, kuantiti terbitan Asfa. Fizik. Kuantiti terbitan adalah kuantiti yang bukan asal. Bukan yang mula-mula. Dia terhasil daripada kuantiti asas. Manakah kuantiti terbitan? Okey. First, saya nak tanya semua orang. Yang mana satu antara A, B dengan C ni ada 2 jawapan yang menunjukkan kuantiti asas? A. A, kuantiti asas. Alright, good. Lagi? C. Harusnya. C, kuantiti asas. Yang ni korang pernah dengar ke? Pernah dengar? Tak. Okey, yang ni dia khas Ni khas. Jadi, okey, tekanan. Jawapan dia adalah tekanan. Apa formula tekanan? Siapa ingat formula tekanan? Pressure. P sama dengan F per A. Yes, F per A. Budak perempuan yang jawab kalah Haziq ni. Okey, F mewakili Newton. A mewakili area. Meter persegi, betul? Betul, meter persegi. Meter persegi. Newton, meter, negatif 2 ataupun Pascal. 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 Okey. So, Newton ni, formula Newton ni macam mana datang Newton pula, sir? F sama dengan
MA. M tu adalah mewakili jisim. Unit asas dia adalah jisim. Okey. M jisim kg. A ni adalah apa? A. A apa? A. Kan? Pecutan. MS tolak 2. Okey. Saya nak ingatkan korang semua. Terutama yang nak ambil SPM ni. kg MS tolak 2 adalah unit asas untuk Newton. Tolong ingat. Kalau tak ingat, ingat balik F sama dengan MA ni, keluarkan unit. Hati-hati. Sebab sekarang ni saya tengok soalan ni suka tanya unit. Okey? Jelas semua? Jelas. Right, okey. Seterusnya nombor 4. Abang Daniel kita. Boleh baca Daniel? Daniel boleh tak? Okey, dia diam Ya. Boleh. Okey, silakan Daniel. Macam mana? Nombor 4, nombor 4. Nombor 4 Daniel, baca je. Pelajar 3.1 menunjukkan harimau kumbang mengejar seekor rusa dalam hutan liar. Diberi bahawa jisim dan laju harimau kumbang dan rusa adalah 60 kg, 20 MS tolak 1. tolak 1 dan 70 kg, 15 ms tolak 1 masing-masing. Pelajar 3.2 menunjukkan harimau kumbang berjaya menerkam rusa itu dan kedua-duanya bergerak bersama-sama dengan laju sepunya v ms tolak 1. Okey. Siapa boleh teka? Ini berkaitan dengan apa ni? Soalan ni. Pelanggaran. Pelanggaran tu apa Imran? Tajuk apa? Pelanggaran tajuk. Momentum. Janganlah, kita budak fizik. Orang belajar, orang tak belajar fizik cakap ini pelanggaran. Kita kena cakap momentum. Kan kalau korang biasa dengar ceramah-ceramah motivasi suka pakai perkataan momentum. Padahal momentum tu maksudnya pelanggaran. Kalau adakah korang perlu ke pelanggaran untuk mendapat semangat? Kan? Orang yang ajar motivasi ni tak Allah dah, dia pakai momentum pula. Habis ni nak berlanggar untuk dapatkan semangat kena berlanggar. Salah lah. Okey, momentum maksudnya pelanggaran. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, dia ada ayat terakhir ni. Kedua-duanya bergerak bersama-sama dengan laju sepunya. Ni pelanggaran kenyal, tak kenyal ataupun letupan. Dia bergerak bersama-sama. Pelanggaran kenyal, tak kenyal. Antara dua. Pelanggaran kenyal ke tak kenyal? Come on, form 5 kena tahu ni, kenyal ke tak kenyal? Dia bergerak bersama-sama. Kenyal. Bergerak bersama-sama pelanggaran kenyal. Tak kenyal dia bergerak sekejap. Betul ke ni? Pelik je. Lompat je. Kenyal ke tak kenyal? Bukan tak kenyal bergerak bersama-sama, kenyal bergerak berasingan. Tak apa nanti korang check Okey, kalau dia bergerak bersama-sama lepas pelanggaran, formula dia adalah M1V1 tambah M2V2 sama dengan, okey, kenapa A? Tak kisahlah 2 ke A ke bolehlah. V dia, bila dia bergerak bersama-sama, V dia adalah sama. V dia sama. So, V dia ada 1.
Kalau pelanggaran yang bergerak berasingan, formula dia adalah M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Ini kalau dia bergerak berasingan. Kalau dia bergerak bersama-sama, formula dia yang belah kiri ni. Okey. So, dia bagi dah nilai kat sini ni. Tinggal masukkan je. Iaitu 60 V1 dah 20. Pastikan unit dia adalah unit kg. Kalau bukan unit kg, korang kena tukarkan kepada kg. Wajib. Okey, 70. So, ni 15. Okey, V. V kita nak cari. M dia adalah 60. Tambahkan dengan 70. Okey, tolong kira. Ni 600. Ni tambah berapa? 70 darab 15. 1050, betul tak? Betul. Okey. Lepas tu yang ni 130V kan? Okey, 1050 tambahkan dengan 600. Kita dapat 1650. Okey, yang ni 130V. V sama dengan ya? Ada sesalah ke? 60 kali 10 60 kali 20. Alah. Kalau korang sebut nama sir tu mesti ada sebut salah. Okey, jap kata balik. 20 lah. Kenapa korang tak ingatkan sir? Okey. Tambah 1050 sama dengan 130V. So V sama dengan 1250 tambah dengan 1050. Okay, dapat 2250 bahagikan dengan 130. Okey. Dapat berapa? 17.3, betul tak? Betul. Asfar, ada jawapan tak Asfar? Ada. Ada. Jawapannya apa Asfar? 17.30. Ya, jawapannya B. adalah B. Okey? Right. Nampak? Ada apa-apa tanya? So korang kena faham, bila pelanggaran tu, lepas pelanggaran dia bergerak bersama-sama, selepas pelanggaran dia bergerak berasingan ataupun bergerak pada arah bertentangan. Tu ayat dia. Kalau letupan memang ada perkataan senapang, letup, tu letupan. Letupan dia terbalik. Formula yang ni juga, dia pakai formula yang ni, tapi terbalik. Yang ni duduk sini, yang ni duduk sini. Terbalik je. Okey, itu saja beza dia. Okey. Okey, Daniel dah tadi kan. Dini nanti form 5 nanti. Form 5 saya simpan dulu. Iman, nombor 5. Raja 4 menunjukkan seorang angkasawan berjalan di permukaan bulan. Apakah yang dapat anda katakan mengenai inersianya? Raja 4 menunjukkan seorang angkasawan berjalan di permukaan bulan. Apa yang dapat kita katakan tentang inersia apabila seorang angkasawan berada di bulan? Inersia dia apa? Adakah dia berkurang, meningkat ataupun tidak berubah? Okey, apa yang berubah apabila angkasawan tu pergi ke bulan? Gravity. Gravity. Okey, bila kita sebut gravity, okey, good. Gravity. Okay. Gravity G. G dia berubah. So, G ni berada dalam formula apa?
W sama dengan mg. W stands for apa? Berat. Ya, berat. Tapi kita pakai W lah kan. Berat unit dia apa? kg ke N? N. Newton. So, kita kena faham. Kalau dia pergi ke bulan, dia punya jisim tak berubah. Memang tak berubah. Tetapi apa yang berubah ialah dia punya graviti. Hasil cakap graviti. Bila graviti berubah, maksudnya dia punya berat juga akan turut berubah. Tapi soalan dia tak tanya pasal berat. Soalannya tanya pasal inersia. Inersia dia berkaitan dengan jisim. Jisim dia berubah ke tidak? Tak. Tak. Jadi jawapannya C. tidak berubah. Tapi kalau ditukar inersia tu dengan berat, jawapannya akan jadi B lah ya. Meningkat tak selasa? Okey? Antara A dengan B kita kena check balik Tapi kalau inersia tidak berubah. Okey, jom tengok soalan nombor 6. Nanti dulu. Irfan, nombor 6 baca kan? Raja 5.1 menunjukkan seorang penarik beca membawa seorang penumpang mengayuh dengan satu daya F. Raja 5.2 menunjukkan penarik beca yang sama membawa 2 orang penumpang mengayuh dengan daya sama. Apakah yang berlaku kepada pecutan beca itu dalam Raja 5.2? Ini senang je ni, Irfan. Cubalah, jawapan apa? Sekejap. Oh, 2 tu je. 2 tu je, gambar je. Pilihan 3 je. Dia mula-mula dia bawa seorang. Dia bawa seorang, berat ke ringan? Ringan. Ringan. Bila dia bawa ringan, pecutan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. So bila tambah seorang, makin berat, makin tinggikan jisim dia kan? Jadi pecutan dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. So jawapan dia adalah A. Okey. Jelas semua orang? Jelas. Okey, senang ni. Ni kalau tak baca fizik pun boleh jawab. Okey. Alright. Okey, tengok kereta pula. Reconnecting. Sila bacakan soalan. Reconnecting. Ya. Nombor 9 kan? Nombor 7. 7, Raja 6 menunjukkan sebuah kenderaan dengan zon mudah remuk. Apakah yang berlaku sekiranya zon mudah remuk tidak ada bagi sesebuah kereta? Kalau zon mudah remuk ni tak ada pada kereta Honda Angka Hafiz Zakwan, agak-agaknya antara A, B, C dengan D, apa berlaku? Dia berkaitan dengan impuls. Kita tengok jawapan dia. Hafiz Zakwan, cuba pilih antara A, B, C dengan D, yang mana yang sesuai? D. B D. D, dongki. Okey, so jawapan dia adalah dongki. Masa pelanggaran berkurang dan meningkatkan daya impuls kepada kereta. Okey, macam mana korang nak tahu kat kereta family korang tu zon mudah remuk. Zon mudah remuk ni adalah zon bahagian hadapan. Okey, kita pakai crumple zone. Okey, sebab itulah bahagian depan ni kalau sebanyakkan kereta memang dia akan remuk. Dia akan remuk teruklah. Enjin, kemana enjin tu pergi? Tak. Dia kan biasa kau tengok enjin ni kadang-kadang kau tengok terbang kan. Tak, enjin tu akan pergi ke bawah. Okey, apa jadi kepada bahagian tengah ni pula? Bahagian tengah ni adalah zon paling keras dalam kereta. Kita panggil chassis.
Chassis. Kalau pernah dengar lah perkataan chassis. Okey, ni contoh kereta Izora ni. Ni chassis. Yang ni. Okey. Sesebuah kereta, ni dia punya main lah, dia punya batang yang asal. Sesebuah kereta, kalau dia remok, dia punya chassis ni bengkok, kereta tu kita boleh campak buang lah. Kalau accident, chassis tu bengkok, ni, terutama batang ni, bengkok, boleh campak buang lah kereta tu. Kita panggil total loss. Boleh claim insurans, ambil kereta lain. Okey, itu contohnya. Sebab itulah kalau kau tengok accident biasanya bahagian depan yang akan remuk. Tapi bahagian yang tengah-tengah ni sepatutnya dia akan kurang remuk. Tapi ingat biasanya ujian untuk mengkaji kebolehan ketahanan zon yang kuat ni, dia biasa uji pada kelajuan 60 km per jam. Jadi bayangkan kalau korang bawa 120 km per jam, bermaksud bahagian tengah ni pun akan habis. Sebab itulah kalau tengok accident yang ganas tu, habis jadi lempeng kereta. Okay. Right. Budak form 4 je lagi ni tak masuk Ayah. Damien. Nampak pun Damien ni. Okey. Damien, bacakan nombor 8 Damien. Budak-budak KAA patutnya segar bugar lah kan, tak pergi sekolah. Damien. Tak. Betul. Baca nombor 8. Orang kan kena kuarantin. Dengar tak sir? Dengar. Baca je. Hitung masa yang diambil oleh suatu pemanas rendam berkuasa 800 watt W. 800 watt untuk menukarkan 1 kg ais pada suhu 0 darjah Celsius kepada air pada 60 darjah Celsius. Muatan haba tentu air 4200 joule per kg per darjah Celsius. Haba pendam tentu pelakuran ais 3.4 darab 10/5 joule per kg. Okey, dah. Okey. Soalan ni. Soalan muatan haba tentu. Okey. Budak-budak KA ni korang kena kuarantin sampai bila Minggu depan boleh dah kan pergi sekolah Isnin? Minggu depan tak sekolah. Korang dah cuti dah Oh, maksudnya sebolehlah buat kelas form 4 pagi Afiq Aiman tak ada orang hantar. Boleh. Afiq Aiman naik basikal lah. Boleh. Boleh Afiq Aiman? Boleh tu. Alah, kau mengada lah hati serta ikut ayah kau. Ui, bagus tu. Apa nanti saya ambil kan? Kita boleh ambil je. Boleh ambil. Orang ramai pula yang nak volunteer. Ada apa-apa ke ni Afiq Aiman? Kau bagi upah berapa ni? Sehari? Dua orang volunteer. Okey. Apalah sengarut ni tidak perempuan marah ni. Okey. So, sebenarnya ini adalah formula muatan haba tentu. Siapa ingat formula muatan haba tentu? Q sama dengan kita baru dulu. Yes, MC Theta. Buih-buih saya terangkan sebelum periksa minggu lepas kan. Tetapi kan dekat sini ada kuasa. Okey. Maknanya tempat Q ni korang boleh tukar dengan PT sama dengan MC Theta.
P ni stands for power ataupun kuasa. Nampak formula dia. Soalan dia nak cari masa iaitu time. M tu adalah unit untuk jisim iaitu 1. Biasa dia pakai 1 nak senangkan korang ni. C dipakai 4200. Okey, theta dia nampak tu suhu 0 kepada 60 darjah Celsius. Maksudnya perbezaan suhu dia adalah 60 darjah Celsius. So, okey, 800 T sama dengan 4200 darab 60. Berapa 4200 darab 60? Sir, Ya. bukan kena tambah ml ke sebab dia ais. Kejap. Oh, ya. Sorry. Oh, ni saya kena padam kejap. Sorry. Nasib baik Iman ingatkan. Sudah buat ajar sesat pula. Okey, sekali lagi saya betulkan balik. Sebab ada pernah betul pelakuran baru saya perasan. Okey, so saya nak buat satu graf. Okey, mula-mula dia dekat kosong. Ni kosong, lepas tu dia naik iaitu 0 darjah Celsius, lepas tu dia jadi 60 darjah Celsius. Masa kat sini ais tu tengah mencair. Dia belum menjadi air, sebab tu dia pakai ml. Kenapa ada ml kat situ? Korang tengok ni. Ada haba pendam tetu pelakuran ais. So tu ml. So dekat sini kita akan pakai MC theta. Jadi ada dua formula yang korang kena guna untuk kira. Okey. Jadi apa berlaku? Dia Q jumlah haba sama dengan ml tambah MC theta. Tapi Q tu still kena tukar kepada PT. Alright. So M tu sama iaitu 1. L tu adalah 3.4 darab 10 kuasa 5 tambah M tu 1. C tu adalah 4200 muatan haba tentu bagi air. Theta tu adalah perubahan suhu iaitu 60 darjah Celsius. P tu adalah 800 watt. Okey. So, tolong kira untuk ini. Berapa jawapan dia? Betul tak dapat 592 000, betul tak? Betul. Boleh? Okey, jadi kita nak cari masa 592 000 bahagikan dengan 800. Okey, dapat berapa? 740. 740 saat. Jawapan dia adalah C. Okey. Bermakna, okey, saya nak terangkan balik graf ni. Sepanjang dia mula-mula masa dia jadi ais, lepas tu dia menyerap haba sehingga semua ais tu bertukar kepada air. Lepas semua ais tu bertukar kepada air, dia akan menyerap haba tetapi suhu akan meningkat sehingga mencapai 60 darjah Celsius. So, masa yang diambil sepanjang perjalanan warna pink ni adalah 740 saat. Okey, berapa tu? Berapa masa tu? Berapa jam tu? 10 jam dia. Okey. 10 minit.
Macam masak Maggi Okey. Ada soalan tak yang tadi? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada terutama yang form 5 kena faham ni, yang form 4 pun kena faham lah. Sebab mesti ada soalan SPM sekarang korang tengok sendiri. Ni soalan SPM Alright, kita patah balik untuk form 4. Semua form 4 ada dah. Adin tak masuk lagi ni. Tak apalah, semalam nak panggil lah. Okey. Apa Aiman? Nombor 9. Raja 7 menunjukkan daya graviti yang bertindak ke atas jasad 1 dan jasad 2. Antara berikut yang manakah adalah betul untuk menerangkan hubungan antara F, M1, M2 dan R? Apakah ini formula ni? Formula apa? Bab 2 form 4 kan? So dia pakai formula. So jawapan dia adalah C. Apakah hubungan M1, M2 ni hubungan dia? Okey, apakah hubungan F dengan R pula? Ni hubungan dia. Ni maksudnya berkadar langsung Okey, berkadar langsung. Okey, ini memang formula sahaja. Okey. Bab 2 ni masih baru, jangan pun tak ada cara lagi untuk bagi korang hafal macam mana nak hafal lah. Bukan sekata kita tinggalkan, tapi cuba ingatlah formula yang ada, kaitan antara formula-formula tu. Sebab budak form 5 tahun pertama nak periksa bab 2 ni. Okey. Okey, nombor 10, Aisyah Amalin. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Penyataan itu berkaitan. Agak-agaknya apa Hukum apa ni? Form 5. Okey, jawapan dia adalah hukum Kepler kedua. Okey. Dia ada bagi 3 je. Korang bolehlah kalau korang tak tahu jawapan, gaduh pun tak buat, bolehlah. Tan tut buah cikgu, siapa kentut anak cikgu. Okey, jawapannya Afiq Aiman lah anak cikgu. Okey. Okey. So jawapannya B bukan. Jawapannya B. Kenapa jawapannya B? Sebab hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. So baca jawapan dalam buku teks. Okey. Hukum-hukum ni cuba hafal. Cuba last minute ni boleh hafal. Cuba sekarang ni yang dekat-dekat nak pesen ni hafal hukum-hukum saja. Hukum-hukum ni sebab bila dia tanya soalan macam ni, rugilah markah, 1 markah pun rugilah kan. Okey. So kita teruskan kepada soalan nombor 11. Okey, Asfar nombor 11. Raja 8 menunjukkan satu sudu logam direndamkan dalam satu cawan kopi panas. Apakah yang berlaku apabila kopi dan sudu logam berada dalam keadaan keseimbangan terma? Keseimbangan terma. Apa yang berlaku apabila kopi dan suhu logam berada dalam keadaan keseimbangan terma? Bila kita sebut keseimbangan terma, yang kita dapat bayangkan suhu dia mesti sama. Suhu dia mesti sama. Sudah sebut dah. Suhu dia mesti sama. Jadi haba dalam kopi dengan haba dalam sudu logam mestilah sama nilai. Bila sama nilai, bila kita tolak jadi kosong. So jawapan dia adalah yang mana satu, Asfar? D. Okey. Saya terangkan sekali lagi berdasarkan gambar rajah. Okey, sudu.
Sudu ke ni? Betul lah tu sudu lah kan. Okey. Okey, jangan komplain lukisan saya tak secantik korang kan. Nak buat macam mana? Okey, air panas. Okey. Haba dia dipindahkan daripada objek yang bersuhu lebih tinggi kepada objek yang bersuhu lebih rendah. Okey. Jadi bila dipindahkan, suhu dah dipindahkan sehingga air kopi dengan sudu mencapai suhu yang sama. Bila dua-dua objek mencapai suhu yang sama, okey, barulah kita panggil keseimbangan terma. Suhu yang sama. Apa berlaku apabila dua-dua objek mencapai suhu yang sama ataupun keseimbangan terma? Pengaliran haba bersih daripada kopi ke suhu adalah sifar. Maksudnya masing-masing tidak lagi masing-masing tidak lagi memindahkan haba. Tidak berlaku lagi pemindahan haba sebab nilai dia adalah sama, sebab suhu dia adalah sama. Contoh korang masak Maggi. Bila korang masak Maggi, air itu jadi panas. Haba dalam air itu dia pindahkan kepada Maggi itu. Jadi Maggi itu akan jadi lembut. Sebab apa? Suhu pada Maggi itu adalah sama juga suhu dalam air panas tu. Jadi pada waktu bila suhu air dengan Maggi tu dia dah larut, so kita panggil waktu tu dia mencapai keseimbangan terma sebab suhu dia adalah sama. Maksudnya kita dah masak. Sebab itulah bila korang masak lama sikit, air Maggi tu akan kuah Maggi tu jadi kering, betul tak? Betul tak? Betul. Korang masak Maggi tu, air tu jadi kering. Kenapa air tu jadi kering? Sebab waktu ni sebenarnya dah tak ada dah pemindahan haba. Bila korang masak lagi, apa berlaku? Haba tu akan terbebas ke persekitaran. Sebab itulah air tu akan jadi semakin kering. Okey? Tu maksudnya. So kalau korang ni Maggi tu dah sebati, maksud tu itu dah sampai keseimbangan terma. Jangan over sangat. Okey? Kita kelas memasak pula ya. Okey. Nombor 12. Okey, Damien. Darjah 9 menunjukkan pembentukan bayu laut. Pernyataan manakah yang betul? Okey, pembentukan bayu laut. Jawapannya adalah C. Kenapa jawapannya adalah C? Iaitu muatan haba tentu air laut lebih tinggi daripada muatan haba tentu darat. Sebab muatan haba tentu tanah darat lebih kecil daripada muatan haba tentu air. Kena ingat, muatan haba tentu tanah darat lebih kecil daripada muatan haba tentu air. Ingat tak air 4,200? Kalau pepejal, macam pasir ke apalah, pepejal, muatan haba tentu dia lagi kurang. Jadi lagi rendah. Muatan haba tentu dekat darat ni sebab dia pepejal, so muatan haba tentu dia lagi rendah. Contohnya 420 lah. Okey. Muatan haba tentu. Okey. So apa berlaku? Oleh itu suhu di darat berubah dengan lebih cepat. Kenapa suhu di darat berubah dengan lebih cepat? Sebab dia mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Ingat tak saya dah cerita minggu lepas kat Pongpong? Ya. Okey, muatan haba tentu rendah jadi dia cepat sejuk, dia cepat
panas. So, pada waktu siang, matahari memanaskan permukaan darat lebih cepat daripada air laut. Sebab tu kita duduk kat darat ni, cepat panas, cepat sejuk. Kalau hujan, cepat dia sejuk. Kalau panas, panas macam sekarang ni kan. Okey. So, perolakan air yang berlaku dalam air laut juga menyebabkan air lebih sejuk daripada tanah. Okey, air sebab perolakan air menyebabkan air lebih sejuk daripada tanah. Udara di permukaan darat dipanaskan dan menjadi kurang tumpat. Seterusnya bergerak ke atas. Okey, udara panas tu naik ke atas. Okey, so apa berlaku seterusnya? Dan menjadi kurang tumpat. Sebenarnya dia lebih tumpat kat bawah, tapi dia dah naik ke atas akan menyebabkan udara tu menjadi kurang tumpat. Seterusnya bergerak ke atas. Udara sejuk di atas permukaan laut. Okey, ke atas permukaan laut ni ada udara sejuk. So apa berlaku? Dia bergerak ke darat. Udara sejuk tu bergerak ke darat. Okey, untuk membentuk suatu perolakan. Perolakan tu maksud dia macam satu putaran lah. Okey. Macam ni. Okey. Yang ni susah sikit kita nak faham, tapi yang korang kena tahu, muatan haba tentu darat adalah lebih rendah daripada muatan haba tentu di laut. Sebab itulah udara sejuk dekat laut akan bergerak ke darat. Kenapa? Sebab udara panas di darat akan bergerak ke atas. Dan dia terus bertukar-tukar lah. Okay, dalam satu rotation. Okay. So, nombor 13. Daniel, bacakan nombor 13. Daniel? Daniel, 13. Boleh, tak apa. Rokus. Raja 10 13. Raja 10. menunjukkan air di dalam bika dipanaskan dengan perlahan-lahan. Panjang terus udara terperangkap di pada suhu berlainan diukur. Antara graf berikut yang manakah mewakili hubungan antara air dengan T, yang mana T adalah suhu dalam unit Kelvin. Okey. I ialah panjang. Length sepatutnya di L tu. L besar. Okey. So panjang turus udara. Panjang turus udara sekarang ni dalam kes ini dia panaskan perlahan-lahan. Okey, apa berlaku apabila dia panaskan perlahan-lahan? Okey, ini adalah hukum Charles. So, hukum Charles. Apabila kita panaskan perlahan-lahan, panjang turus udara juga akan meningkat. Okey? Hukum Charles. Okey, sebab hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Okey? Dengan suhu mutlak bagi suatu gas yang berjisim tetap pada tekanan malar. Maka graf L melawan suhu, okey, menunjukkan garis lurus. Inilah. So, jawapan dia maksudnya apabila suhu bertambah, isi padu udara juga turut bertambah. Ingat panjang turus udara. Ni turus udara. Okey, kita panaskan, apa berlaku? Isi padu udara yang berada di bawah penanda ni dia akan bertambah. Bila kita panaskan, dia bertambah. Okey.
Kenapa bertambah? Sebab molekul-molekul udara yang berada di bawah penanda ni akan mengembang, akan bergerak dengan lebih laju sebab dia menerima haba iaitu dalam bentuk tenaga. Okey, sebab itulah kurus udara tu akan makin bertambah ataupun makin meningkat nilai dia. Jadi apabila suhu bertambah, isi padu udara pun turut bertambah. Okey, dia ada juga keadaan yang di mana apabila suhu bertambah tetapi isi padu tak bertambah. Isi padu tak bertambah tetapi suhu bertambah, dia ada jawapan lain pula. Nanti kita tengok hukum apa pula tu. Okey. So nombor 14. Iman? Iman? Raja 11 menunjukkan dua tala bunyi yang serupa diletakkan sebelah menyebelah di dalam makmal. Apabila tala bunyi yang pertama diketuk, getaran yang terhasil telah memaksa tala bunyi yang kedua bergetar dengan amplitude maksimal. Situasi manakah? Iman? Situasi yang manakah paling tepat menerangkan fenomena tersebut? Apa ni? Di situasi apa ni? Bila kita getarkan satu, okey, ini menyebabkan tala bunyi ni pun turut bergetar. Situasi apa tu? Pelembapan. Oh, pelembapan dia macam ni. Pelembapan ni ayunan bandul. Resonan. Resonan jawapan dia. Pembelauan tu lain tu, yang pembelauan yang dinding tu, pembiasan kalau yang dalam cetek dengan dalam yang dalam kan. Okey, so jawapannya adalah resonan. Resonan ni yang macam eksperimen ni. Kan. Ni lepas tu dia letak banyak bandul. Apabila kita ayunkan bandul ni, bandul mana yang akan berayun? So bandul ni yang akan berayun. Kenapa bandul ni berayun? Sebab dia mempunyai amplitude yang sama. Okey, bandul yang mempunyai amplitude yang sama sebab dia mempunyai frekuensi asli yang sama. Frekuensi asli yang sama. Okey, sebab amplitude dia adalah sama. Okey. Ingat kenapa amplitude? Frekuensi dia R sama dengan 1/T. Okey. Okey, ni kan graf dia amplitude. Amplitude ni akan mempengaruhi dia punya T. Tempoh ataupun masa gelombang. Okey, masa ataupun panjang gelombang. Tempoh tu juga mempengaruhi masa ataupun panjang gelombang. Okey. Nombor 15, Imran. Darjah 12 menunjukkan gelombang air dipantulkan oleh pemantul SATA. Perbandingan manakah yang betul tentang pantulan gelombang air dan gelombang tuju? Gelombang air dan gelombang tuju. Gelombang air dipantulkan oleh pemantul SATA. Okey. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, ada beberapa ciri pantulan yang kena ada kat sini. Kita tengok gambar rajah pun kita dah tahu dah. Gambar rajah ni menyatakan halaju air, halaju gelombang sebelum bertemu dengan pemantul SATA adalah sama dengan selepas. Panjang gelombang pun sama iaitu lambda. Sebelum dengan selepas sama. Maksudnya frekuensi dia pun akan turut sama. Apa yang berubah ialah arah pantulan. Arah saja yang berubah. Okey, kita tengok jawapan. Yang mana yang memenuhi ciri-ciri yang sebagi ni? Frekuensi sama,
ataupun panjang gelombang yang sama, ataupun laju gelombang yang sama, ataupun arah gelombang berubah. Imran, apa jawapan dia? Imran? Cuba Imran, jawapannya mana? Ya? C jawapan dia. Laju dia adalah sama. Macam mana kau nak tengok? Kau tengok gambar rajah tu. Kau tengok dia punya gelombang tu. Sebelum, selepas. Sama kan? Maksudnya bila kau tengok sama, lambda dia sama, itu panjang gelombang dia sama. Laju pun sama. Frekuensi pun sama. Bila semua ni sama, cuma arah lah. Arah tu sebab dia berubah arah. Tu saja. Ni dia syarat. Okey? Syarat dia. Ciri-ciri dia kita panggil. Okey? Okey. So kita ke nombor 16. Okey, Irfan. Nombor 16. Raja 13 menunjukkan muka gelombang merambat menuju pantai dari laut. Adalah diperhatikan bahawa laut lebih tenang di teluk berbanding di tanjung. Okey. Maksudnya kita duduk Teluk Parlimen Garang ni, kita lebih tenang lah. Okey. So apa fenomena dia? Fenomena apa ni? Senang gini. Sebab dia daripada Pembelauan. Ya? Pembelauan. Pembelauan kena ada celah. Interference Interference kena ada dua sumber. Pantulan. Pantulan dia kena yang tadi tu ni pantulan. Pembiasan. Semua kau teka. Okey, pembiasan sebab ni kan bahagian yang dalam. Okey, ini bahagian yang titik. Okey, bila ada dalam dengan titik, jawapan dia adalah pembiasan. Okey? Alright? Okay. Okey. 17, reconnecting. Reconnecting. Ya, Raja 17 menunjukkan gelombang air sedang merambat menuju sebuah benteng dengan satu bukaan. Corak gelombang yang manakah mewakili gelombang tersebut dari P ke Q. Okey. Ini dia biasa ada pada pelabuhan. Kenapa dia buat benteng ni? Sebab dia mempunyai amplitude yang besar. Tujuan dia buat benteng tu adalah untuk mengurangkan amplitude supaya jadi macam inilah. So, antara jawapan A, B, C dengan D, yang manakah menunjukkan gambar rajah amplitude gelombang semakin berkurang? Hafiz Puan, yang satu. Mana satu gambar rajah amplitude gelombang semakin berkurang? Besar, kecil. Nombor satu. Bisa Puan? Yang lain boleh cuba jawapannya mana? B. B bola. Okey, itu tujuan dia buat celah ataupun benteng. Okey. Okey, kali ni dah form 4 dah. Okey, senang dah form 5 pula baca. Okey, Dini, baca nombor 18. Raja 15 menunjukkan corak interference yang diperolehi apabila cahaya kuning digunakan dalam eksperimen dui belah yang. Dui celah, bukan belah. Dui celah. Okey, betul. Jika cahaya kuning digantikan dengan cahaya biru, raja yang manakah menunjukkan corak interference yang betul? Okey. Nombor 18, dia berdasarkan formula lambda sama dengan AX over D. Okey, jawapan dia adalah A.
Kenapa jawapan dia adalah A? Panjang gelombang lambda untuk cahaya biru adalah lebih pendek. Cahaya biru lebih pendek. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek daripada cahaya kuning. Maksudnya kuning lebih panjang. Maka jarak di antara dua pinggir cerah berturutan cahaya biru lebih kecil berbandingan cahaya kuning. So, ini jawapan untuk cahaya biru yang sebulatkan ni. Tapi kalau dia nak untuk cahaya kuning, kuning, jawapannya contoh yang bawah atau yang ni lah, lebih jarak dia lebih besar daripada yang ni. Yang ni kan dia rapat-rapat. Maksudnya kuning kena lebih besar, yang bawah lah contohnya. Tapi sebab dia nak warna biru, sebab dia kata kuning ganti dengan biru, jadi jawapan dia akan jadi lebih pendek. Cahaya biru dia punya panjang gelombang dia lebih pendek. Kalau tak salah dekat buku teks Aziz, nombor 19. Pelajaran 16 menunjukkan alat untuk mengesan warna palsu. Apakah jenis spektrum elektromagnet yang digunakan oleh alat tersebut? Senang je ni. Apa dia? Biasa kedai ni dia tak percaya duit 100. Inframerah. Kalau cahaya dia warna apa? Ungu. So jawapannya? Ultra ungu. Ada kat kedai. Dia rasa kalau kita bagi duit 100, kau tengok dia buat apa. Dia ada mesin. Sebab duit 100 ni katanya senang nak palsukan. Alright. Ikmal, nombor 20 Ikmal. Antara yang berikut, yang manakah merupakan aplikasi pantulan dalam penuh? Pantulan dalam penuh. Yang ni soalan yang saya tak berapa suka sebab saya tak ingat barang-barang dia. Jom kawan-kawan cuba nombor 20 jawapannya apa? Jawapannya adalah binocular, endoskop dan peroskop. Binocular, endoskop dan peroskop. Pantulan dalam penuh. Mikroskop ni lebih kepada membesarkan image. Tu mikroskop. So yang lain-lain tu dia binocular ni dia ada juga fungsi membesarkan, juga ada fungsi sama. Maksudnya dia tidak membesarkan, menjadikan image tu lebih jelas. Alright. Nombor 21. Pia, bacakan nombor 21. Raja 17 menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan sebuah kanta cekung dengan panjang fokus 10 cm. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Kata cekung. Kata cekung ni dia punya ni akan terpantul semula kan. Dia macam ni. Macam ni. Lepas tu dia macam ni. So dia punya image akan berada di bawah. Image akan berada di bawah. So image dia akan berada di bawah. Bukan. Kejap ya. Sini lukisan dia. Sebabkan dia berada di sebelum kanta, image dia akan jadi maya. Tegak dengan mengecil. Yes, maya tegak dengan mengecil. So jawapan dia adalah
C. C. Okay, good. Alright. Okay, Wan Ilham nombor 22. Raja sinar bagi cermin cengkung manakah yang dilukis dengan betul? C. Mana lukis dengan betul? Tak boleh baca C semua tu. Mana satu lukis dengan betul tu? Cuba Ilham tengok. Sepatutnya dia mesti melalui F. Ada satu garis mesti melalui F. Ada satu garis, mesti garis, satu garis melalui F. Garis daripada objek. Okey, kan macam ni. Satu yang ni mesti lalu F. Okey, yang ni mesti lalu F. Okey, kalau kita tengok kat sini 1, 2 lalu F kan. Yang ni sebenarnya dia lalu F ni, dia tak tunjuk. Okey. Keempat. Tapi yang ni macam tak kena je. Sebab sepatutnya dia kena lalu F. Okey. So yang ni tengok yang ni dia pergi untuk jadi nak dapatkan image ini boleh rujuk buku teks balik. So jawapan dia yang sepatutnya adalah D, iaitu 1, 2 dan 4. Yang ketiga ni gambar rajah yang salah Yang ni 1 dan 2 dah memang betul. Cuma 4 ni adalah gabungan 1 dan 2. Okey, 4 ni adalah gabungan 1 dan 2. Okey. Okey, sekarang kita tengok nombor 23. Okey, kita ulang lagi buat form 5 Okey, Dini, nombor 23. Raja 18 menunjukkan sebuah kereta mainan berbisi 4 kg. Kereta itu ditolak dengan daya 10N. Daya geseran antara kereta mainan dengan lantai ialah 2N. Berapakah percikan kereta mainan itu? Okey, sebab dia sebut ada daya geseran. Bila dia sebut ada daya geseran, daya ni kita kena tolak. Cari daya bersih dulu, iaitu 10 tolak 2. Okey, jisim dia bagi, jisim kereta tu dia bagi tak? 4 kg. Nak cari percutan. So 8 sama dengan 4A. So 8 bahagi 4 sama dengan A. A sama dengan, apa jawapan dia Dini? 2. 2. So jawapan dia adalah A. Okay. Seterusnya nombor 24. Haziq. Raja 19 menunjukkan dua spring P dan Q yang diperbuat daripada bahan yang sama. Apabila objek-objek M dan N yang sama jisim diletakkan atas spring itu, lompatan spring P dan Q masing-masing ialah XP dan XQ. Perbandingan yang manakah betul tentang XP dan XQ? Kita tengok XP dengan XQ. X tu pemanjangan spring. Yang ni tebal. Yang ni nipis. Kalau ikut pemanjangan spring, XP ni akan jadi lagi pendek berbanding pemanjangan dia lagi kurang ataupun lagi pendek berbanding dengan XQ. So jawapannya yang mana, Haziq? A. A jawapan dia. Pemanjangan P akan jadi lebih pendek berbanding pemanjangan Q. Okey? Jelas Right. Nombor 25. Hikmal. Raja 20 menunjukkan seekor ikan di dalam sebuah akuarium. Ketumpatan air adalah 1000 kg meter padu. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air terhadap ikan tersebut? Okey, formula dia P sama dengan Ru Hg. Ru dia ialah 1000. H dia iaitu kedalaman air dia, korang tolak 1.5 tolakkan dengan 80 80 cm jadi 0.8. 1.5 tolak 0.8. Sebab ni pasir. Pasir kita tak kira, kita kira air saja.
So kita dapat 0.7. So ni 0.7. G dia bagi 9.81. Okey, kalau 1 memang korang kena ingat 9.81. So korang darab, sepatutnya jawapan yang korang dapat adalah 6867. Betul tak, Pascal? Betul. So jawapan dia adalah C. Soalan ni direct kena ingat formula ni je. Ketumpatan, ada ketumpatan tu ru. Ru ni simbol macam P, kita panggil ru. Okey, bukan roh, ru. Okey. So seterusnya nombor 26. Okey, Pia. Raja 21 menunjukkan satu manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam sebuah bekas. Pernyataan yang manakah adalah betul mengenai tekanan gas dalam bekas itu? Jika tekanan atmosfera adalah 76 cm Hg. Okey. Bila kau tengok gambar rajah kat sini, gas ni lebih ke dalam. Ini atmosfera. Atmosfera dia pendek. Pendek je. Yang panjang ialah tekanan gas. Lebih panjang. Kat sinilah, tengok sini. Okey. So, jawapan dia akan jadi C. Iaitu tekanan gas adalah lebih daripada tekanan atmosfera. Macam mana dia dapat 24 ni? Okey, jom tengok. Okey, ni. Ni. 24. Sebab kat sini nilai dia adalah 24. Tapi kalau gambar rajah dia macam ni, okey, ni gas. Gas ke tak? Lepas tu dia jadi bawah macam ni. Okey. Maksudnya yang ni tekanan atmosfera lebih besar daripada gas. Tekanan atmosfera lebih besar daripada gas. Yang ni gas lebih besar, yang ni atmosfera lebih besar. Okey, ni tekanan Nanti kita akan belajar form 4, kita akan belajar bab awalan nanti form 5. Sabar ya. Okey, patutnya hari ni bisa dah mula ajar sikit tapi tak apalah. Okey, 27. Wan Ilham. Situasi yang manakah menunjukkan objek berada dalam keseimbangan daya? Keseimbangan daya. Ada dua je yang menyebabkan objek tu berada dalam keseimbangan daya. Sama ada objek tu berada dalam keadaan pegun ataupun berhenti ataupun bergerak dalam hal laju seragam. Jadi Wan Ilham, apa jawapan dia? Ada dua je keseimbangan daya. Sama ada dia berhenti ataupun pegun ataupun dia bergerak dalam hal laju seragam. Jadi jawapan dia mana? C. C jawapan dia. Ingat objek yang berada dalam keseimbangan daya, dia bergerak dalam hal laju seragam ataupun dia tengah berhenti. Okey. Okey. So, nombor 28. Okey. So, nombor 8 dah. Okey, yang lagi beberapa soalan ni biasa yang bacakan. Okey, Rajah 2.2 menunjukkan seorang pelajar sedang memicit satu tiub ubat gigi. Okey. Dia biasa kita ni kat belakang. Tapi korang setahu, korang main tekan je suka hati korang kan. Okey. So prinsip ni adalah prinsip Pascal. Okey. Dia picit dekat Y, tekanan dekat Y adalah sama juga tekanan yang dihasilkan dekat X. Jadi daya yang dikenakan pada Y akan juga daya yang sama juga yang dihasilkan pada X. Sebab tengok balik formula P sama dengan F per A. Sebab tekanan berkadar terus dengan daya. Apabila tekanan yang dikenakan pada Y adalah sama juga daya yang dihasilkan pada X. So jawapannya adalah A.
Okey, nampak saya gunakan prinsip formula. Sorry bukan. Tekanan. Kita tak sebut daya sorry. Tekanan jawapan dia. Tekanan pada Y adalah sama juga tekanan pada X. Okey. Soalan kena bagi jawapan tekanan sebab prinsip dia adalah prinsip Pascal. Okey, 29. Darjah 2.3 menunjukkan seekor itik terapung di permukaan air. Pernyataan manakah yang benar? Okey, apabila itik terapung, ni jawapannya adalah B. Berat air yang disesarkan oleh itik adalah sama dengan berat itik. Kalau dia boleh terapung, bermaksud berat air yang disesarkan oleh itik tadi adalah sama juga dengan berat itik. Okey. Tetapi kalau dia tenggelam, maksudnya berat itik okey, adalah lebih daripada berat air yang disesarkan. Okey. Maksudnya dia kalau dia tenggelam, dia dah jadi, maksudnya lebih besarlah berat itik tu. Okey, lebih besar daripada daya apungan tu sendiri sebab berat tu sama dengan daya apungan. Berat, sebab tu kita sebut berat. Berat adalah daya F. Okey. 30. Darjah 24 menunjukkan penumpang-penumpang sedang menunggu di stesen kereta api. Saya rasa ada minggu lepas ke saya ada bincang soalan ni. Apabila seorang kereta api bergerak pantas melintasi penumpang yang sedang menunggu di sepanjang platform itu untuk mengalami suatu tarikan ke arah kereta api yang sedang bergerak itu. Prinsip yang manakah menerangkan situasi itu? Jawapan dia prinsip Bernoulli. Kenapa? Apabila laju tinggi, tekanan akan berkurang. Sebab itulah kalau korang duduk dekat dengan kereta api, korang akan tertarik ke arah kereta api. Sebab tu kat stesen kereta api dia ada buat line warna kuning. Korang tak boleh duduk selepas line warna kuning. Okey, 31 bab elektrik form 5. Okey, berapakah bacaan ammeter? B sama dengan IR. Kalau tak salah dalam sains ada belajar pasal voltan ni. Form 3. Ada belajar pasal voltan. Ingat ke tidak kan? Okey. So, yang ni dia adalah selari. Bila selari kita akan pakai formula 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/4. So 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/4. Sekejap. Oh, sorry. Sekejap. Dia berada kat sini So kita terus ambil B sama dengan IR. B dia 6. I dia kita nak cari pada R yang 4. So I dia sama dengan 6 bahagi 4. So kita dapat 1.5 ampere. Okay, jawapan dia. Sebab kita kira dekat sini kalau voltan A ni letak kat sini, okay, kita kena kira rintangan berkesan. Iaitu 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/4. Ni ada teacher ajar masa form 3 ni. Kan? Maklumlah dah nyanyuk. Okey, 32. Darjah 26 menunjukkan sel kering dalam 1 liter elektrik. Apakah bacaan voltmeter apabila suis dihidupkan? Ni DGE. Apabila suis dihidupkan, okey, 32 jawapan dia adalah D. Apabila bateri kalau dia bagi DGE dia 1.5, itu apabila suis terbuka. Apabila suis disambungkan, bacaan voltan ni akan kurang daripada 1.5. Apabila suis dibuka, 1.5 lah. Apabila suis disambungkan, bacaannya kurang daripada
1.5. Okey. 33. Okey, so 33 ni kita akan pakai formula E sama dengan PT. So P adalah 1500 watt. Masa yang diberi adalah 1 minit, tukarkan kepada saat. So korang darab, nanti korang akan dapat 90,000 joule. Okey. Air fryer Okay. So 34. Raja 28 menunjukkan sebuah motor elektrik arus terus ringkas. Apabila suis dihidupkan, medan lastik terhasil dan memutarkan gegelung. Okay, ini ada gambar Raja yang sesempat ajar dengan form 5 masa online kot, selukis gambar Raja dia. Okay. Kita pernah tunjuk macam mana guna tangan tu Okay, jawapan dia adalah D. Nanti form 4 akan ajar. Okay. Alright. 35. Sebuah magnet bar dijatuhkan ke dalam solenoid. Hukum saya lupa lah. Hukum apa saya lupa dah. Menentang sebarang perubahan. Hukum apa saya lupa. Okey. So dia kata dia masukkan tindakan yang manakah akan menambah pesongan jarum galvanometer. Okey, ada banyak sebab. So jawapan dia adalah B. Yang pertama, dia menambah lilitan solenoid. Maksudnya dia akan menguatkan arus. Menambah laju magnet bar, maksudnya dia masukkan dengan kelajuan yang tinggi. Menambah bilangan magnet yang digunakan. So magnet ni ditambah lagi bilangan supaya untuk meningkatkan putaran ataupun arah pesongan galvanometer. Okey, 36. Saja 30 menunjukkan sebuah transformer yang digunakan untuk menghidupkan sebuah mentol. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang transformer ini? Okey, kalau kita tengok ni, gegelung primer lebih banyak daripada gegelung sekunder. Jadi dia adalah transformer injak turun. Injak turun. Korang akan guna VP per NP sama dengan VS per NS. Betul ke formula ni? Betul ke? Umpan? Okey. Betul lah. Kan VP, VS, NP, NS. Okey. VP dia 240. VS dia tak tahu sebab nak cari. NP dia adalah 200. NS dia adalah 50. So ni kan darab, lepas tu bahagikan dengan 200. So korang akan dapat jawapan dia adalah 60 volt. So jawapan dia adalah D. Yang ni kalau kompas saya ajar masa online ni. Okay. Alright. So nombor 37, 38. 38 dengan 39 saya boleh bagi jawapan. 38 jawapan dia adalah D, diode semiconductor. 39 jawapan dia adalah teori kuantum Einstein. Okey, cuma nombor 37 kita akan pakai formula E sama dengan MC kuasa 2, di mana M adalah nilai ini. Ini nilai M ni. Darabkan dengan yang ni 8.68 darabkan dengan 10 negatif 30 darabkan dengan C dia ni unit kelajuan cahaya Okey. So bila korang darab korang akan dapat 7.81 darab 10 kuasa negatif 13. Okey, yang terakhir sekali dalam bab yang terakhir sepatutnya formula ni. Okey. So E sama dengan HF. Di mana HF ni
adalah sama juga dengan W tambahkan dengan K maksimum. Okey, antara benda baru H dia adalah 6.63 darabkan dengan 10 kuasa negatif 4. F dia adalah 6.6 darabkan dengan 10 kuasa 34. Okey. Sama dengan W dia adalah 3.94 darabkan dengan 10 kuasa negatif 19. Okey. Sama dengan tambahkan dengan K max. So nanti korang boleh kira nilai K max. Okey. So korang akan dapat jawapan K max tu adalah 4.376 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, itu bukan jawapan lagi. Sebab kat sini ada ni 3.94. Fungsi kerja ni. Kena tolak pula dengan 3.94 darabkan dengan 10 kuasa negatif 19. So jawapan akhirnya korang akan dapat 4.36 darab 10 kuasa negatif 20. So jawapannya adalah D. 4.36 darab 10 kuasa negatif 20. Jawab ni bab yang last sekali Form 4 jauh lagi nak belajar. Okey, cukup dulu paper 1 hari ini. Terima kasih semua. Lepas ni akan belajar dengan teacher pula ya. Okey. Okey. Bye semua. Thank you, sir. Okay. Thank you, Nanti sir. admit Form 5 hari Sabtu 2.30 sampai 5.30 boleh Admit kan, sir? Admit sahaja. Okay, sir. Okay. Admit Form 5 Okay, bye. Thank you, sir.